Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama sekali lagi menyiapkan hati untuk firman Allah yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami ketika kami membaca firman-Mu. Berkati kami dan berikan pencerahan supaya kami boleh menghidupi firman Allah hari lepas hari. 主，你帮助我们，你自己的话语光照我们。 Dan tolong dan pakai kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, 你使用你的两位仆人 agar boleh menjadi saluran berkat. 能够成为祝福的管道。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat dua ayat firman Tuhan gitu ya. 我们来看两处的圣经， Kejadian 22 ayat 8 dan 14. 创世纪的第22章8至14节。 Kita tidak akan membaca seluruh perikop ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan perikop bagian firman Tuhan ini. 我讲这一届的这一段的故事，大家都很熟悉。 Ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. 第8节跟第14节，亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。 Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， di dalam Alkitab kita banyak menemukan nama-nama Tuhan. 在这里我们圣经里面常常看到了主的名字。 Nama ini tentu bukan sekedar diberikan begitu saja. 他的名字并不是随便的所起的名字。 Tapi nama ini adalah merupakan gambaran tentang Allah bagi dirinya sendiri. 他的名字都带着神的荣耀的神性。 Nama-nama ini biasanya menyatakan aspek-aspek sifat atau karakter Allah. 这里的名字都带着神的他自己的本身的荣耀，他的性格的彰显。 Dalam satu peristiwa atau kejadian tertentu, dalam pengalaman iman seseorang di dalam mengenal akan Tuhan. 当一个人认识的耶稣，在某个经历的里面遇见主的时候， Nah, dalam pengalaman iman itu, secara pribadi atau secara kelompok sebagai umat pilihan, mereka menamai Tuhan dengan nama tertentu. 在他们的经历的里面，或者个人的经历，或者群体的经历，在这个经历的里面的时候，他们会给主的名字的一个称呼。 Hari ini kita mengenal banyak sekali nama-nama Tuhan. 今天我们在圣经里面看到有许多对主的称呼， Nama yang sering muncul misalnya Elohim. 常常有说的耶和华 Elohim. Elohim， 那个就是全能主。 Dia adalah Allah yang dipakai, nama ini dipakai adalah untuk menggambarkan bahwa dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. 这个名字，它告诉了我们，神是创造宇宙万物的主。 Oleh itu di dalam kitab Kejadian kita seringkali mendengar berfirmanlah Allah, berfirmanlah Elohim. 常常是全能主说，耶和华说， Dari yang tidak ada Tuhan menciptakan menjadi ada. 是使无变有的神。 Lalu dari sana kita juga mengenal istilah El Shaddai, 还有叫 El Shaddai 全能主， yaitu Allah yang maha kuasa 他是全能的主宰， di dalam menopang akan seluruh ciptaan alam ini. 万有都是因着他，他托住万有， Kuasanya menopang dan memelihara. 他的全能托住万有，他复辟保守他一切所造的。 Lalu istilah yang kedua yang sering kita dengar yaitu selain Elohim yaitu Yehova. 还有一个名字就是耶和华。 Dari kata Yehova ini kita mengenal satu istilah yang disebut dengan Yehova Nisi. 这里的耶和华，我们看到耶和华以勒， Ini akan dikhotbahkan minggu depan. 这就是耶和华尼西，耶和华惊奇，这个是下个礼拜要讲的。 Tuhan adalah panji-panjiku. 神是惊奇， Nama ini berangkat dari satu pengalaman ketika bangsa Israel berperang. 这个的经历是以色列的百姓他们跟外邦人征战的时候， Tuhan menjadi perisai bagi mereka dan memberikan kemenangan bagi mereka. 神是他们的盾牌，神使他们得胜。 Lalu dari sana muncul
istilah Yehova Shalom, Tuhan yang adalah pemberi damai sejahtera. 在那里又出现了耶和华沙龙，就是神使他们得到了平安。 Tentunya ada begitu banyak nama-nama yang lain. 圣经里面有不同的名字。 Dan pagi ini kita akan belajar satu istilah yaitu Yehova Jireh, yaitu 今天我 Allah Tuhan yang menyediakan. 我们讲的重点是耶和华以勒，就是耶和华必预备。 Kata ini pertama kali muncul dalam peristiwa Kejadian pasal 22. 这个呢，第一次出现的时候， Di dalam Kejadian pasal ke-22. 就是在创世纪的第22章。 Kata ini adalah kata yang pertama kali disebut oleh Abraham tentang Yehova Jireh di atas gunung Moria. 这是第一次那个亚伯拉罕他称那个耶和华以勒，就是在摩利亚山上。 Yaitu pada saat dia hendak mengorbankan anak yang paling dikasihi yaitu Ishak. 那个时候，他要把他最爱的独生的儿子以撒献为燔祭。 Pada waktu mereka berjalan ke gunung Moria dikatakan. 当他们面向摩利亚山去的时候， Ishak bertanya kepada Abraham, 以撒问他的父亲亚伯拉罕。 Papa semuanya sudah tersedia. 他说：“父亲啊，所有的一切都预备了， Kayu, api, semuanya sudah tersedia. 柴以及火都预备好了。 Di manakah anak domba Allah itu? 那么献为燔祭的羊羔在哪里呢？ Di mana anak domba itu? 那么羊羔在哪里呢？ Abraham pada waktu itu menjawab, 那个 Allah yang akan menyediakan. 那个时候，亚伯拉罕就回答他的儿子说：耶和华必预备， Yaitu Yehova Jireh, yaitu Tuhan 就 yang 是耶和 menyediakan. 华以勒。 Dari kata Yehova Jireh ini, 从那个耶和华以勒的这句里面， sebenarnya apa yang bisa kita pelajari? 我们有什么可学的功课呢？ Ketika Abraham mengatakan Allah yang menyediakan Yehova Jireh, 当那个亚伯拉罕说耶和华必预备的时候， maka di situ sebenarnya yang pertama Abraham ingin mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang memelihara hidup umatnya. 他的意思就包含说他是保守看顾他的子民的神。 Sejak mulai daripada kitab Kejadian, 从创世纪一开始， Allah menciptakan alam semesta ini dengan seluruh isinya selama 6 hari. 他创造了宇宙的万物，就约6天的时间。 Lalu pada hari yang ke-7 ia berhenti dikatakan. 到了第7日的时候，他就息了他一切的功。 Apakah dengan demikian lalu Allah tidak berkarya? 难道他就这样休息了，他就不再工作吗？ Apakah setelah selesai penciptaan maka Tuhan tidak berkarya? 是否他完成了他所有的一切创造之后，他就这样歇息了吗？ Ternyata tidak. 显然不是这样的。 6 hari Tuhan berkarya di dalam karya penciptaan. 6天的里面，他创造了宇宙的万物，生禽那个飞鸟走兽。 Dan sejak saat itu dan sampai sekarang Tuhan tetap berkarya. 从那个时候直到今日，他仍然在做工。 Yaitu karya Allah di dalam memelihara semua ciptaan yang ada. 他的工作就是他所创造的一切，愿他全能的手托住这一切，复辟保守。 Dalam satu peristiwa ketika Nabi Nuh keluar dari Batra, 当那个挪亚从方舟出来的时候， dia memberikan korban persembahan ucapan bakaran kepada Tuhan. 他就筑了坛在那边献祭。 Ketika Tuhan Alkitab mengatakan mencium bau harum persembahan itu, 当那个神闻到那个馨香的味，那个祭的所献的祭那个馨香的味道的时候， maka Allah berbicara dalam hatinya sendiri. Firman Tuhan katakan. 他闻到那个馨香的香气的时候，神就从心里说， Maka muncullah ayat ini. 然后就出现了这样的一个情节。 Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. 从那个时候起，神就应许说，春夏秋色四季这个不停的旋转，那个他的恩典就一直的复辟着。 Allah mengatakan ketika orang memulai satu generasi yang baru setelah manusia dibinasakan oleh air bah. 那个时候，所有的人类都被洪水淹没了、灭绝了。那么新的就挪亚的一家从方舟出来，新的一代开始了。 Maka di situ Tuhan sebagai Yahweh Allah perjanjian sekali lagi menyatakan tentang pemeliharaannya atas kelangsungan hidup daripada Nuh dan keturunannya. 耶和华我们的主，他全能的主，他就开始的护庇保守那个，就托住了这一代的人。
Ayat ini adalah janji dan sistem pemeliharaan yang Tuhan tetapkan di dalam memelihara kelangsungan hidup daripada umat manusia. 他的保守与复辟就是他手所造的一切。 Sekarang engkau dan saya adalah anak Tuhan. 今天你我都是神的儿女， Untuk kelangsungan hidup manusia saja Tuhan pelihara. 我们的生活、我们的生命气息都在他的手的掌控之中。 Maka terlebih sekarang engkau dan saya adalah anak Tuhan. 所有的人类的一切的生物以及人类都在神的手中，何况我们是神的儿女， Tentunya Allah akan lebih memelihara hidup 他 kita. 更加的顾惜保守我们。 Oleh karena itu ketika Yesus memulai pelayanannya, 当耶稣开始出来服侍的时候， di dalam khotbah di bukit dia berbicara kepada orang banyak pada waktu itu. 在那个山上的时候，他就有这样的登山宝训。 Apa yang Yesus katakan ini menjadi pergumulan hidup manusia sepanjang zaman. 耶稣所说的那些登山的宝训，是否成为了我们人生的整个的这个一生里面的挑战？ Engkau dan saya berkeluh kesah di dalam dunia ini mencari sesuap nasi, makan, minum, dan pakai. 我们在这个世界上，难道就是为了衣食住行而在这边劳苦奔波吗？ Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 圣经里面告诉我们说，你们不要为吃的喝的忧愁，也不要为你们的穿的来忧愁，这一切天父都知道。 Bukankah ini yang menjadi pergumulan hidup kita hari ini? 岂不是我们每天都为这些忧愁吗？ Kita berkeluh kesah, bekerja, berjuang mati-matian. Sesungguhnya adalah untuk sesuap nasi, untuk minum dan pakai. 我们劳苦，我们拼搏，我们也就是为了这一些。 Ketika engkau dan saya menatap hari esok, 当我们来仰望我们的明天的时候， mengawali tahun yang baru ini, 又跨进了新的一年的时候， saya percaya pergumulan kita pun tidak akan terlepas dari kebutuhan yang primer ini. 我们相信说，我们的许多的愁苦也很多都跟这个衣食住行吃喝这个好像有脱不了的关系。 Kita ingin hidup itu bisa menikmati lebih baik sedikit lagi. 我们总盼望我们能够活得更好、更享受一些。 Dan kepada orang yang demikian Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah 所 dan 以神知 kebenarannya. 道我们的境况，也知道我们的情形，所以他说：“你要先求我的国和我的义， Maka semuanya akan ditambahkan 你 kepadamu. 们所需要的一切会加给你们的。” Ketika engkau dan saya memasuki tahun yang baru, 当我们跨进新的一年的时候， apakah yang paling engkau cemaskan atau khawatirkan? 我们最着急的，我们最担心的到底是什么呢？ Apa yang paling engkau takutkan hari ini? 那么你今天所盼望的、所要渴慕的又是些什么东西呢？ Apakah sakit? 那么难道你最大的挑战是否就是你的身体的疾病， Apakah kematian? 或者是说死亡？ Saya percaya tentunya ini menakutkan. 显然这些都是人们所恐惧的。 Tapi saya ingin mengatakan satu kalimat. 我想告诉你们一句话： Manusia sebenarnya tidak takut mati. 其实人并不是怕死， Karena banyak orang yang berani bunuh diri. 因为有许多人都自杀了。 Yang ditakutkan manusia hari ini adalah takut miskin. 其实人类现在最怕的还是怕贫穷。 Ketika engkau lihat begitu orang miskin, orang akan putus asa, dia berani bunuh diri, dan anaknya dia ajak bunuh diri sama-sama. 那么有的人他自己自杀了，而且也带着家人、孩子们自杀了。 Orang berani mati kalau dia hidup dalam kondisi sangat miskin, sangat menderita. Maka pikiran yang ada itu dia berani mati. 在最痛苦、最贫穷、潦倒的时候，他们感到没有办法来面对人生的时候，他们选择了自杀。 Hari ini yang paling ditakutkan manusia bukan soal dia sakit. Kalau saya sakit, saya ada uang, dia nggak takut. 现在人最怕的还不是疾病，如果有病痛，他们认为有钱还可以解决。 Yang dia takutkan 他 adalah 们 hidup 所惧 miskin. 怕的乃是贫穷。 Karena begitu dia miskin, dia tahu semuanya akan habis. 他知道说，如果贫穷，所有的一切他们都会没有办法去面对。 Karena ketakutan inilah, maka seringkali manusia salah jalan. 因着惧怕的缘故，所以人常常走错了路。 Menghalalkan segala cara supaya dia tetap bisa kaya. 盼望借着每一个不同的道路，甚至走捷径呢，来赢得了那些的钱财。 Tuhan tahu akan ketakutan manusia. 神知道人类所惧怕的， Oleh itu dia berkata, jangan engkau khawatir makan, pakai, dan minum.
所以他告诉我们说，不要为吃喝衣裳来忧伤。忧愁 Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal 那是 Tuhan. 外邦人所求的， Tetapi kamu carilah dahulu 但是 kerajaan 你 Allah. 们要先求神的国与神的 Maka 义。 semuanya itu akan ditambahkan 那么 bagimu. 你们所需要的一切都会加给你们。 Kata tambah ini menjadi penting. 这个讲到的“加”这个字非常的重要。 Misalnya engkau memberi uang jajan anakmu seharusnya 1 bulan 200.000. 比如说，你买一些的零食，可能一个月要用200千的钱， Maka engkau bukan kasih dia 200. 但是你不是用 Bukan kasih dia 200. 不是给他200， Engkau mungkin kasih dia 300 atau 400. Itu yang disebut ditambahkan. 可能给的多一点是300或者400，超过了他所要的。 Allah di dalam memelihara hidup daripada umat ciptaan, umat tebusannya. Tuhan katakan, aku akan tambahkan itu. 神在牧养他自己的子民的时候，他不是说给你足够的，他是要加给我们。 Kalau engkau kembali dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. 如果我们回到我们刚才所念的圣经， Pada waktu Ishak bertanya, kita masih kurang satu ya Tuhan. 当他们说以撒问他的父亲说，我们还差一个那个献燔祭的羊羔， Dari mana muncul domba itu ya Tuhan? 从哪里去拿这个羊羔来献祭呢？ Engkau tidak bawa dari rumah, siapa yang akan menyiapkan itu? 我们没有从家里带羊羔来献祭，那么谁为我们预备这个献祭的羊羔呢？ Abraham menjawab dengan satu keyakinan iman, Tuhan Yehova Jireh, Dia yang menyediakan. 亚伯拉罕用信心来回答他的儿子说：“耶和华必预备。” Saya percaya ketika dia mengucapkan kalimat ini, menjawab pertanyaan Ishak. 他用这个话呢，就回答到他孩子所问的 Di 问 dalam 题。 hatinya tentu terjadi satu konflik batin yang begitu luar biasa. 好像他说出的这个答案呢，跟现实的情况非常的矛盾。 Di satu sisi dia ingin meyakinkan dirinya dan meyakinkan anaknya. 但在一个方面呢，他想兼顾自己的信心，也兼顾他孩子的信心。 Tetapi di sisi yang lain dia tahu Tuhan menuntut anak itu diberikan kepadanya. 但在另一个方面呢，他知道神要求的是要把他的孩子献上。 Tentunya ini terjadi satu konflik batin yang begitu luar biasa. 显然，这个当中成为一个非常矛盾的东西。 Tapi di tengah-tengah konflik batin seperti ini, dia tetap mengatakan, Tuhan adalah Yehova Jireh yang 在这 menyediakan. 样的一个复杂以及矛盾的情形的里面，但是他的信心让他看见了一个真理：耶和华必预备。 Pengenalan ini kalau engkau lihat, 如果我们看到了这样的一个经历， ketika dia mengatakan Tuhan adalah Yehova Jireh yang menyediakan, itu lahir sesudah Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 他说耶和华必预备。那个时候，他以信心的说出了这样的话。其实那个时候，他已经是一个完全的顺服了， Bukan sebelum, tetapi sesudah. 不是说那个还没有，是已经。 Kata ini menjadi penting, maka saya tulis sesudah itu di bot. 这里讲的是已经。 Ketika dia sudah menyerahkan, ketika dia mau membunuh, pada waktu itulah dia mengenal satu konsep yang baru dia muncul, yaitu Tuhan sebagai Yehova Jireh. 当那个时候呢，他已经完全的要把孩子献上，他要把孩子杀了捆绑了。那个时候呢，但是他说耶和华必预备。 Di situ ada satu tindakan iman yang rela menyerahkan harta miliknya yang paling berharga, yaitu Ishak ke dalam tangan Tuhan. 他要把最好的，就是他唯一的爱子献上，他没有违背神的心意。 Jauh hari sebelumnya Tuhan telah memanggil Abraham. 其实在这之前，耶和华已经向亚伯拉罕显现，要告诉 Mulai 他做这 kejadian 样的 pasal 事。 yang ke-12 dipanggil. 到了那个时候，他就被呼召。 Pasal 15 Tuhan panggil. 到了15章的时候，神呼召他。 Pada waktu itu belum ada konsep bahwa Allah yang memanggil dia adalah Yehova Jireh. 在那个时候呢，并没有说耶和华预备的这样的一个观念。 Tetapi ketika dia menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan, 当他真正的把他的孩子摆在神的手中的时候， lalu Allah menggantikan seekor domba bagi anak yang harus dia korbankan. 然后呢，神就用一只的羊羔来代替他的儿子。 Maka konsep itu muncul. Allah yang memanggil dia adalah Yehova Jireh. 那么这个的观念就出现了，耶和华呼召他的耶和华，这位耶和华是必预备的耶和华。 Dengan kata lain, 换一句话说， pengenalan engkau dan saya kepada Tuhan 你我今天对主的认识， akan banyak ditentukan langkah iman kita hari lepas hari. 就是在乎于我们在信心的道路上，我们如何的真正去经历主自己。 Pada waktu engkau
engkau dan saya merela menyerahkan apa yang terbaik ke dalam tangan Tuhan, pengenalan kepada Allah itu akan bertambah-tambah. 当我们真正的完全的顺服，把自己完全的放在手中的时候，这个时候神就让我们更深的来认识他自己。 Hari ini paling sederhana kalau kita contoh seperti ini. 今天好像讲这样的一个例子，我们觉得好像平常的事情。 Ketika engkau dan saya memasuki tahun yang baru, 当我们进到新的一年， biasanya ada tekad yang baru kita bangun. 常常我们都有新的觉志， Kita katakan pada diri kita sendiri, 我们对自己说。 mulai tahun ini saya akan setia mengembalikan perpuluhan bagi Tuhan. 今年从这个新的一年的开始，我要忠心的在11份献上。 Pada waktu itu terjadi konflik iman tidak? Batin tidak? 那么在你的里面有矛盾吗？ Pasti ada konflik. 是有的争论的。 Apalagi kita ngomong sama istri. 有时候呢，跟那个妻子商量呢， Atau istri ngomong sama suami. 或者妻子跟丈夫商量呢， Lu nggak salah. 你有没有搞错啊？ Cicilan kita belum lunas loh ini. 我们的还有分期付款的事情还没有搞清楚， Anak masih mau kuliah loh ini. 孩子还需要念大学。 Lain kali aja deh tahun berikutnya. 那个下一年呢，等到这些事情比较清楚了之后呢， Lalu kita mengatakan mulai tahun ini aku akan setia datang ibadah doa malam. 可能我们在年初的时候，我们决志说我们要忠心于在那个祷告的这个事工里面， Di situ timbul konflik batin. 那个时候又开始了有争论了。 Lu nggak salah lu pulang jam piro? 那么你总是去跟祷告会那几点了回来呢？ Lu sungguh bisa nggak? 你真的能够吗？ Konflik batin itu akan terus berkecamuk dalam diri kita saat kita mengambil satu ketetapan. 当我们有一个选择、有一个决志的时候，常常有许多的争论就出现了。 Apakah Abraham tidak alami? 亚伯拉罕有没有这样的经 Saya 历呢？ percaya dia alami. 我相信他也会是这样的。 Dia tidak mungkin diam-diam bawa Ishak tanpa beritahu Sarah istrinya. 他不可能，他就单单的带着以撒出去的时候，他没有跟他的妻子撒来商量。 Ishak ini adalah anak kesayangan Sarah pada waktu itu. 因为那个时候他的以撒是他唯一的儿子，是撒拉所爱的。 Mungkin Sarah akan lebih rela mati daripada Ishak yang mati. 可能撒拉他自己更愿意自己去死，能够换取他的孩子的平安。 Pada waktu dia beritahu Sarah kepada mamanya ini, bahwa anak kita diminta oleh Tuhan. 他一定会跟他的妻子，也是孩子的母亲，告诉孩子的母亲说，这个孩子神要求要把他献祭。 Apa tidak terjadi konflik batin? 那么会不会起争论呢？ Saya percaya konflik batin itu luar biasa. 我相信这个争论非常的严厉。 Di tengah-tengah konflik batin seperti inilah, 在他们的争论的当中， Abraham tetap berjalan. 但是亚伯拉罕仍然往前去。 Ketika dia berjalan itulah Tuhan menambahkan satu konsep pengenalan yang baru. Allah yang memanggil dia adalah Yehova Jireh. 当他开始走这条信心道路的时候，开始走的时候，神就把这个观念、这个信心给了他，告诉他说：“耶和华必预备。” Karena itu kata Yehova Jireh lahir sesudah Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 这里讲到的耶和华以勒是已经那个亚伯拉罕完全顺服神的心意，已经在开始做的时候才出现。 Di dalam perjanjian baru Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. 在那个新约的腓立比书里面这么告诉 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 神要照在他的丰富，在一切基督的里面的一切丰富赐给他的儿女们。 Apakah jemaat Filipi ini jemaat yang sangat kaya? 是否腓立比的教会的信徒都是非常的富有？ Ternyata tidak. 显然不是。 Tetapi jemaat ini adalah jemaat yang pertama kali ketika tahu saudaranya ini Yerusalem dalam kondisi menderita kekurangan, mereka mengumpulkan, menyisikan dan membawa ke Yerusalem. 他们知道耶路撒冷教会的信徒有那个在困难的当中，他们都愿意捐出捐资来支持耶路撒冷教会的信徒。 Bahkan Alkitab mengatakan mereka memberi lebih daripada kemampuan mereka. 他们所给的超出他们力量所能的。 Ketika mereka sadar mereka kurang, 当他们醒悟过来， sadar mereka kurang, 他们是在缺乏当中的奉献。 Tuhan katakan 神说 kepada mereka, 对他们说， Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan 神 dan 要照 kemuliaan 他 dalam 的 Kristus 丰 Yesus. 富的恩典，在他的基督的里面的丰富，多多的赐给你们。 Sehingga jemaat ini dikatakan jemaat yang begitu bermurah hati. 这一般的信徒是那样的有仁慈的心肠。
Hari ini apa yang engkau butuhkan? 今天你我又是如何呢？ Ketika engkau menapaki tahun yang baru, 当我们跨进新的一年， adakah engkau masih khawatir dan takut akan 我们 kebutuhan 是否 hidupmu? 还是在担忧，还是在恐惧战惊呢？ Ketika engkau melihat pekerjaanmu hari ini, 我们看到自己的工作， apakah engkau masih bergumul soal kebutuhan yang sulit untuk dicukupi? 或者是觉得我们有许多的生活的需要没有办法满足， Seperti Ishak melihat masih ada satu yang belum ada, yaitu anak domba. 就好像以撒一样，他看到了柴与火都预备了，还有一个缺少的羊羔还没有， Dari mana itu akan tersedia? 在哪里有谁为我们预备呢？ Hari ini ketika engkau melihat, 今天你我看到的是， dalam tanda petik seperti domba yang belum tersedia. 就好像别的都有了，但是羊羔还没有出现。 Abraham mengatakan, Tuhan Yehova Jireh yang akan menyediakan. 亚伯拉罕说：“耶和华必预备，耶和华以乐。 Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati 如果我们全心全意的爱主， dan mau melakukan semua yang diperintahkan, 要顺服他的一切的命令， apapun yang kita perlukan pasti Dia sediakan. 我们所预备、我们所需要的，他必为我们预备， Karena Dia adalah Yehova Jireh, yaitu Allah yang menyediakan. 因为他是耶和华以乐，必为我们开路。 Dalam ketaatan iman, engkau akan lihat pemeliharaan daripada Allah. 当我们完全顺服的时候，就看到神的奇迹。 Istilah Yehova Jireh sekali lagi ingin menggambarkan bahwa Allah, Tuhan kita adalah yang memelihara hidup kita. 从这个耶和华以乐里面看到说，神是保守眷顾我们的神。 Lalu yang kedua, 第二点， Yehova Jireh ini di dalamnya bermakna bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan akan pengharapan iman umatnya. 这里的意思还包含着说，耶和华从来不使凡相信他的人失望。 Ketika engkau dan saya baca di dalam ayat yang ke-8, 当我们来念这个第8节的时候， ketika Ishak bertanya kepada Abraham, 当时以撒就问亚伯拉罕 di sini sudah api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?：“ 在这里已经有火也有柴，但是要献为燔祭的羊羔在哪里呢？” Sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba. 那么亚伯拉罕就说：“耶和华必为他自己预备羊羔。” Apakah dia sebagai papa sekedar menjawab? 为什么？难道这个答案是从他父亲他自己就这样能够回答吗？ Saya percaya tidak. 我想不是的。 Hari ini kalau kita dimintai sesuatu sama anak, gitu ya, 如果我们今天孩子对我们有一个要求，我们要给他某一件东西， kita paling gampang lihat nanti papa belikan. 我们最多的承诺就是说，你等一下，爸爸买给你。 Biasanya kalau kita ngomong nanti papa belikan, 如果我们说等下我买给你， ini hanya sekedar jawab supaya anak itu jangan tanya terus. 这只是为了当时他的要求做一个回应而已。 Nah kalau kita tidak menjawab nanti papa belikan, dia tanya terus. 如果我们一讲说等下我会买给你，他会继续的问下去， Jadi kalimat nanti papa belikan atau mama belikan itu sekedar jawab saja. 说等下呢，这是一种很短暂的这个应付的句子，但是下面孩子一定会再问下去。 Tapi kalau anak itu pintar, dia tanya lagi. 聪明的孩子一定会再问， Nanti itu kapan? 等下是什么时候呢？ Kalau anak itu lebih pintar gitu ya. 这个孩子就他有思维的孩子一定会是这样的。 Tapi banyak anak sudahlah nanti ya nanti lah. Dia tahu papanya ya bohong gitu 但 kira-kira 是 gitu 有 lah. 的可能就说等下的，反正这个爸爸都是口头的这个答应了，也就不再问了。 Apakah ketika Abraham mengatakan Tuhan yang akan menyediakan sekedar menjawab? 那么当他那个说耶和华必预备这个的回答，是不是像我刚才讲的爸爸那样的回答，就是这样子短暂的应付一下孩子的， Supaya Ishak ini jangan rewel tanya terus. 以致呢来应付他，使他不要再一直的问那个羊羔在哪里，羊羔在哪里。 Saya percaya bukan. 我想他的回答不是这样的。 Ketika Abraham mengatakan Allah yang menyediakan, di situ dia mempertaruhkan reputasi imannya di hadapan Tuhan. 在这里他说耶和华以乐，其实他在信心的里面看见是绝对的一个答复。 Kalau dia menjawab seperti dan tidak terjadi seperti itu, maka panggilan dia sebagai bapa orang beriman itu dipertanyakan. 就是一个信心之父，他的孩子所问他，他是在用信心来回答的。 Lalu kita lihat bagaimana Tuhan menggenapkan. 我们来看神是怎么样的应许。 Begitu dia
dia mengatakan Tuhan yang akan menyediakan, 当他回答他的儿子说：“耶和华必预备。” dia tahu bahwa Allah yang memanggil dia adalah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan dia. 他相信呼召他的这位神是不会让他失望的神。 Maka ketika dia hendak membunuh anak itu, 当他拿起刀要杀他的孩子献为燔祭的时候， Tuhan katakan cukup, enggak usah teruskan. 神说：“你住手了，够了。” Lihatlah ada seekor anak domba yang sedang tanduknya yang sedang tersangkut di belukar. 看到有一只那个公羊，两脚扣在稠密的小树中。 Lalu Abraham mengatakan, Tuhan menyediakan. 然后亚伯拉罕说：“耶和华以勒，耶和华预备。” Apakah ini kebetulan? 这是偶然的吗？ Ada seekor domba yang tersangkut belukar di atas gunung Moria. 突然间有一只的羊羔能够那个两脚呢扣在稠密的树林当中，难道是那个偶尔的出现的吗？ Saya percaya itu bukan kebetulan. 我想那个不是碰巧的， Karena sejak awal Abraham sudah mengatakan Tuhan menyediakan. 因为当这个事情还没出现的时候，从开始亚伯拉罕就说：“耶和华必预备。” Dia tahu Allah akan memberikan kepadanya. 他知道神会预备的， Allah tidak akan mengecewakan pengharapan imannya. 因为他知道说他所信的这位神对一个真正相信他的人，他不会让他失望的。 Karena itu penulis Ibrani ngomong kalimat seperti ini. 所以在希伯来书有这样的告诉我们说， Ketika dia berbicara soal iman Abraham. 当他讲到了亚伯拉罕的信心的时候，讲到这样， Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. 在这里的11章19节，这里讲到了亚伯拉罕，他以为神能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。 Ketika dia mengatakan Tuhan yang menyediakan, 当他说耶和华以勒， Abraham tetap melanjutkan prosesi korban sembelihan 但是 itu. 他仍然执行了他要杀的孩子的这样的一个进行当中。 Karena Ibrani mengatakan sekalipun anak itu akan mati, Tuhan akan mengembalikan dia kepada 因 Abraham. 为在他信心的里面看到说，即使他的儿子死了，但是他能够从死中得回他的儿子，他相信死而复活。 Abraham tahu sesungguhnya Yehova Jireh adalah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan pengharapan imannya. 他相信说，他所信的这位神不会给一个完全相信他的人带来失望。 Pengharapan iman Abraham bukan digantung pada kehampaan udara kosong, 他不是那个空中虚无缥缈的一种信心， tapi dibangun di atas dasar pengenalan kepada Allah yang benar yang telah memanggil dia, Allah yang hidup. 他的信心是建立在他所认识、所经历的这位真神的这个根基上。 Abraham tidak mengenal Allah sebagai Yehova Jireh sebelum Abraham mempersembahkan anaknya di atas gunung Moria. 当他还没有把孩子献为祭的时候，他已经是一个完全相信的人。 Dia mengenal Tuhan sesudah dia mempersembahkan, maka konsep itu muncul, Yehova Jireh. 当他儿子真正的顺服的时候，要把儿子献上的时候，这个呢，他才看到了耶和华以勒的这个的观念，以及这个才让他去激励。 Siapakah yang menyediakan domba jantan itu? 谁预备了这只公羊呢？ Yahweh. 就是耶和华。 Sejak saat itulah Abraham mengenal Allah sebagai Yehova Jireh, bukan dari kata orang, tapi dia mengalaminya sendiri. 不是别人告诉他的，而是他自己亲自所经历的。 Saya percaya engkau ketika menyongsong tahun yang baru, engkau ingin mengalami apa yang disebut dengan Yehova Jireh. 我们相信，我们进到新的一年的里面，我们每一个人都愿意去经历耶和华以勒。 Berjalanlah dalam ketaatan iman. 我们在信心的里面行走。 Di dalam sejarah gereja kita mengenal seorang tokoh yang bernama George Muller. George Muller. 就是穆勒是一个信心的伟人。 Saya percaya engkau dan saya ada yang banyak mengenal nama ini. 我们知道很多人都知道这个名字。 Dia adalah seorang hamba Tuhan yang mendirikan panti asuhan di England, di Inggris, menampung ratusan bahkan ribuan anak-anak gelandangan di jalan. 他建了孤儿院，使许多无家可归的孤儿们能够进到里面，在英国，在德 Dan 国。 dia membangun panti asuhannya dengan berlutut di hadapan Allah. 当他要建孤儿院的时候，他是先跪在神的面前。 Banyak orang menjuluki George Muller ini sebagai tokoh doa yang begitu luar biasa. 许多人都称那个穆勒他是一个祷告的战士。 Dia doa
dan Tuhan selalu menggenapkan. 他的祷告，上帝总是应允。 Pada suatu hari dikatakan, 但是当有一天， ketika tiba hari makan siang, 那个时候是中午吃饭的时候， ratusan anak sudah kumpul di ruang makan. 那些的几百的那个孤儿们都聚集在餐厅里面要吃午餐的时间。 Tetapi di panti asuhan itu, hari itu tidak ada makanan sama sekali. 但是那一天在孤儿院的里面根本没有食物可以供应他们。 Salah satu pengasuhnya datang kepada Josh Muller. 有一个人来对他说 Bapak Muller, hari ini siang ini anak-anak sudah kumpul untuk makan siang.：“ 他对穆勒说，今天下午孩子们都聚在这里要吃中餐， Tapi persediaan di panti asuhan untuk makanan sudah tidak ada sama sekali. 但是在这个孤儿院里面一点的食物都没有了。 Josh Muller ketika mendengar itu, 当他听到了这样的消息， dia tidak menjawab dan tidak mengeluarkan satu kata pun. 他没有回答一句话， Dia hanya mengajak pengasuh itu pergi menemui anak-anak. 然后呢，他就带着那个老师呢到的那个去看那帮孩子， Anak-anak sudah duduk di ruang makan semuanya. 看到了孩子们都整齐的坐在了餐厅里面。 George Muller hanya mengatakan seperti ini. 穆勒只是这么说。 Mari anak-anak kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk makanan kita pada siang ini. 他说：“我们开始谢饭祷告，为今天下午的午餐进餐来做一个祷告。 Anak-anak tola-tole kiri kanan. 那孩子们就左看右看， Di mana makanannya? 食物在哪里呢？ Doa untuk makanan yang 那么 mana? 我们祷告谢饭祷告，那么那些的食物在哪里呢？ Tapi anak-anak itu walaupun demikian mereka tetap tidak berani bertanya. 虽然他看到什么都没有，但他们也不敢问， Lalu mereka ikuti doa 他 George 们 Muller. 他们就跟着穆勒来祷告。 Selesai George Muller berdoa mengucap syukur untuk makan siang hari itu. 当他做的谢饭祷告那个祷告完成之后呢， Tiba-tiba panti asuhan itu pintunya diketuk orang. 突然间这个孤儿院的有人敲孤儿院的门， Ada satu orang yang masuk dengan tergesa-gesa. 有一个人慌慌忙忙的跑进来。 Memberikan susu satu box mobil yang dia bawa diberikan ke panti asuhan itu. 给的那个一个货车里面呢装着很多的牛奶， Dan anak-anak siang itu semuanya bisa minum susu dengan kenyang, bahkan berkelebihan. 他们能够喝那个牛奶，他们都饱了。 Apakah ini kebetulan? 这是凑巧的吗？ Tidak. 不是的。 Memang dikatakan waktu itu di depan panti asuhan itu sedang mogok satu mobil box yang mengantar susu itu. 的确在那个门口呢有一个那个车，它是装载着这个牛奶的。 Kalau ditunggu diperbaiki, susunya itu akan rusak kalau tiba sore hari. 车坏了。 Why? 汽车坏了，如果他要等那个汽车再修理好了，再把这个牛奶送出去，牛奶就坏掉了。 Susu zaman itu bukan seperti sekarang nih, fermentasi bisa tahan berhari-hari, berminggu-minggu, tidak. 现在过去的牛奶不像现在能够那个储存的那个一个礼拜都是更长的时间。 Pagi diperas susu, maka siang itu sudah harus habis. 那么早上他们挤的那个鲜奶，到中午一定要把它吃掉。 Kalau tidak semuanya akan busuk. 如果超过的这个时间，那个就会坏掉。 Mobil itu berhenti persis mogok di depan panti asuhan. 那个时候刚好这辆汽车就开到的这个孤儿院的门口，在那抛锚了。 Kalau tunggu diperbaiki, maka semua susu itu akan rusak. 如果要等这个汽车修好了再走呢，送去的这整车的这个牛奶都不能够吃了。 Maka dia berikan semuanya di panti asuhan itu. 所以他把这一切就在这个门口就送给这一班的孩子了。 Apakah kebetulan? 是刚刚好碰到的吗？ Tidak. 不是的。 Josh Muller di dalam pengharapan imannya kepada Tuhan. 穆勒的先生他在信心的里面，他远远是存着盼望的。 Kalau Bapak Ibu sempat membaca biografinya, kau akan lihat ribuan kali dia berdoa dan ribuan kali Tuhan menjawab doanya dia. 你来看他的传记的里面，他有许多他的见证，他多少次的祷告都蒙了神及时的供应。 Berangkat dari apa? Ini dari pengenalan kepada Allah yang memanggil dia untuk mendirikan panti asuhan. 那他从哪里能够有这样的信心呢？因为他从建这个孤儿院，他就是从神所给他的意向使命的里面，他的遵行，所以他相信神必供应。 Ketika dia berdoa mengucap syukur untuk makan siang itu, 当他祷告谢饭祷告，为着中午的饭来祷告的时候， kalau tidak terjadi sesuatu,
如果没有奇迹出现， maka anak-anak yang ratusan di panti asuhan itu akan mempertanyakan, di manakah Allah yang akan memelihara hidup 那么那 mereka? 一般的孩子岂不是会问穆勒说：“我们的主在哪里呢？” Muller mempunyai satu keyakinan iman seperti dia tahu Allah adalah Yehova Jireh yang menyediakan. Ketika dia berdoa, dia tahu Tuhan tidak mengecewakan dia. 当他祷告的时候，他是带着信心，他是绝对的相信，他相信神会准时的供应。 Maka dia berdoa, mengucap syukur untuk makan siang hari itu. 他的祷告是感恩的祷告，不是疑惑的祷告。 Abraham di dalam bagian ini sama persis. 亚伯拉罕在这里就是这样的。 Ketika ditanya mana domba jantan itu, 当他的孩子问他说：“羊羔在哪里呢？” dia mengatakan satu kalimat, Tuhan Yehova Jireh yang menyediakan. 他说：“耶和华以勒，耶和华必预备。” Bukan sekedar menjawab, 不是这样的一句简单的回答而已。 dia tahu Tuhan Allah yang tidak mengecewakan. 他相信他所信的神不会让他失望。 Saya tunjukkan satu ayat terakhir. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian, jadi yaitu Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, tetapi tidak berhenti sampai di sana, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari segala manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 生命记8章3节怎么告诉我们说，他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。 Ada kalanya hidup seperti Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga ini. 是否我们活在这个信心的里面，就像这个生命记的8章3节这样？ Tuhan membiarkan kita lapar, 有时候他许可我们饥饿， tetapi Dia tidak membuang kita. 但是他并不是撇弃我们， Dia tetap memberi kita makan. 他仍然给我们供应我们， Supaya apa? 为的是什么呢？ Supaya kita mengerti tentang Tuhan. 以致让我们能够认识这位神。 Hari ini kalau engkau ada kesulitan, 今天你我如果有困难， itu seperti Tuhan membiarkan engkau lapar. 好像说就是他主让我们饥饿一点， Itu bukan berarti Tuhan membuang engkau. 他并不是撇弃我们， Karena Alkitab mengatakan, Ia yang akan memberi engkau makan juga. 他会给你供应，给你食物的， Supaya satu hal, 为的是一件事情， supaya engkau dan saya mengerti Tuhan yang memelihara hidup kita. 使你我知道说我们的一切都是神，他 Hidup 供应，他保 manusia 养我们。 bukan sekedar makan, minum, dan pakai. 我们人活着不是单单是为着食物而活的， Ada sesuatu yang melampaui itu, yang jauh lebih penting. 远超过这一切，比这个食物更重要的乃是。 Sehingga dia katakan, manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. 这里说到，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。 Yaitu firman Allah yang hidup bagi jiwamu dan bagi jiwaku. 神的活道能够苏醒我们的心。 Di dalam setiap awal bulan kita ada program gemar membaca Alkitab. 在每一个月的里面，我们都有这个要有读经的生活的这样的一个安排， Ada pokok doa 15 menit. 也有那个祷告的内容15分钟。 Itulah yang gereja sediakan untuk memenuhi kebutuhan jiwamu. 这也是教会所预备的，为我们每一个的灵命的需要，也是灵粮的供应。 Seperti Tuhan katakan, manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 就好像圣经里面所说的，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切 Dia 话。 menyediakan dirinya, yaitu firman Allah yang menjadi manusia bagi engkau dan bagi saya. 他把自己给了我们，他把他的话给我们，供应你和我的需要。 Dia Yehova Jireh yang menyediakan dirinya bagi engkau dan bagi saya. 耶和华以勒，他把自己给了我们，就是我们的生命的力量与供应， Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. 就是耶稣基督，我们的救赎主。 Amin. Mari kita 我 berdoa. 们祷告。
Tuhan, di dalam mengawali tahun yang baru kami bersyukur Engkau adalah Yehova Jireh. 主，在新的一年的里面，我们感谢你，我们知道耶和华以勒，你必为我们预备。 Engkau yang telah memelihara hidup kami di tahun-tahun yang lampau. 在过去的一年里面，你保守顾惜眷顾我们，直到今日。 Engkau juga Allah yang akan menyediakan kebutuhan hidup kami di hari-hari mendatang. 我们相信，在今后的日子里面，你仍然为我们预备。 Biarlah di atas gunung Tuhan, manusia akan terus berkata, Tuhan menyediakan. 让我们在神的身上，摩利亚的山上，就像圣经里面所说的，我们能够坚信说，耶和华以勒。 Di tahun 2015 kami juga melangkah dengan satu keyakinan iman, Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. 在新的一年的里面，让我们用信心来领受主的应许，说：耶和华以勒，耶和华必预备。 Menyediakan kebutuhan kami secara pribadi, keluarga maupun pekerjaan, semuanya ada di dalam pertolongan Tuhan. 我们相信，我们的日常生活、我们的生命以及我们所有所需要的一切供应，都在你的手中，你必为我们预备。 Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. 赐福你的子民们， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,